Assalamualaikum and salam sejahtera. Welcome back to my video tutorial bagi kerja khusus SPM 2020 bagi subjek prinsip account and topik kelab futsal. Okay, so as usual untuk yang first timer jangan tengok video ni dulu, tengok video part 1 sebab nanti you tak faham. Okay, and juga as usual boleh follow my Instagram iaitu Miss Nisa, MSNIESSE. Dan juga subscribe and like my YouTube channel Cikgu Pakar Kira by Miss Nisa. Why? Sebab Miss nak support daripada you all and sokongan daripada you all supaya Miss boleh semangat lagi untuk buat macam-macam video berkaitan dengan subjek kira-kira, Maths and Maths Account, Ekonomi dan juga Perniagaan. 5 subjek ni. Okay? Alright, so thank you juga pada yang dah follow, dah subscribe, yang dah like, yang dah share. Thank you so much. You are awesome. Okay, alright, so untuk this video hari kita dah settle buat berkaitan dengan akaun perdagangan kios. Okay, so make sure you dah settle akaun perdagangan kios, akaun penerimaan pembayaran, pelarasan dan semua tu lah. Okay, sebab for this video kita akan buat berkaitan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, Miss faham most of the student memang tak sempat nak belajar kelab. Sebenarnya topik yang belakang-belakang. Okay, kita pun tak expect ada PKP. Okay, but don't worry, Miss bukan sahaja share macam mana nak bagi you idea untuk buat kerja khusus, but Miss juga akan share macam mana you nak buat kelab futsal. Okay, sedang kata silibus kelab futsal ni lah topik ni. Okay, kelab futsal, kelab dan persatuan. Okay, alright, so selalunya kalau kita buat medikan tunggal ke, akaun perkongsian ke, okay, selalunya kita akan buat akaun perdagangan dan untung rugi dan PKK. Okay, but for this topic untuk kelab dan persatuan kita tak ada akaun perdagangan untung rugi. Yang hari tu kita buatlah akaun perdagangan kios. Maksudnya business tu is a part of yang mana kita ada keuntungan dekat situ. Okay, tapi untuk tajuk kelab dan juga persatuan kita akan buat yang mana nama dia adalah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so akaun pendapatan dan perbelanjaan, info-info ni kita nak ambil pada mana? Kita akan ambil daripada akaun penerimaan dan pembayaran, akaun perdagangan kios dan juga pelarasan. Sebab tu you kena siapkan tiga-tiga ni dulu baru je boleh buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kalau tak nanti you tak boleh nak continue. Okay, alright, itu yang first. Alright, so dalam akaun pendapatan perbelanjaan you akan letak dua benda, iaitu you akan letak pendapatan perbelanjaan lah. Okay, tapi apa yang membezakan dia? Okay, tak boleh ke Miss ambil je terus penerimaan pembayaran, kan sama je. Okay, macam ni. Dalam akaun pendapatan perbelanjaan, pendapatan dia ada dua jenis, iaitu kita ada pendapatan hasil dengan pendapatan modal. Dua. Pendapatan hasil adalah pendapatan yang selalunya you terima. Benda yang as usual you terima. Dapat yuran, dapat tu, dapat ni, biasa. Tapi kalau pendapatan modal you jarang terima. Faham? You jarang terima. Maksudnya kat sini contoh yuran masuk. Okay, yuran ada dua, yuran bulanan dengan yuran yuran masuk. Itu yuran ahli dengan yuran masuk lah. Okay, yuran ahli tu memang bulan-bulan you biasa dapat. Tapi yuran masuk you just dapat once a life. Maksudnya sekali seumur hidup. So maksudnya dia macam jarang-jarang kan. Sebab tapi kadang-kadang dia boleh declare as a pendapatan modal, kadang-kadang dia boleh declare as a pendapatan hasil. So dia depends on your question. Tapi untuk soalan kita, dia declare pendapatan modal. Untuk yuran masuk, dia declare as a pendapatan modal. So you tak boleh masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Faham? Okay, itu yang you kena tahu. Okay, next, perbelanjaan. Perbelanjaan pun sama, ada dua, iaitu ada perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal. Perbelanjaan hasil adalah perbelanjaan yang you as usual you biasa belanja untuk kelab dan persatuan you. Perbelanjaan modal, you jarang-jarang keluar duit untuk that expenses, that kind of expenses. Contoh, you beli alatan pejabat. Cikgu tak rasa korang setiap bulan beli alatan pejabat. Kalau you ada kelab persatuan, mungkin setahun sekali, mungkin 3 tahun sekali. So jarang-jarang berlaku kan. So bila you beli aset, so itu kita panggil sebagai perbelanjaan modal, bukannya perbelanjaan hasil. Faham? So jadi you akan tengok yang mana dia adalah perbelanjaan hasil, perbelanjaan modal, pendapatan hasil, pendapatan modal untuk kita declarekan dan kita masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. And satu lagi pasal pelarasan. Jangan you sedap masuk ni, okay, penerimaan bayar you syok ni, okay, ini boleh masuk. Tapi you terlupa dekat pelarasan tu adalah salah satu item yang you akan masuk dekat dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. So tolong tengok 3 benda, pelarasan, akaun penerimaan pembayaran dengan akaun perdagangan kios.
Tiga ni you akan gunakan untuk masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Make sure dia adalah pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil saja you akan masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Boleh? Faham baru buat. Jangan you terus sibuk nak buat tapi tak faham. No point kat situ. Okay? Boleh? Ready? Okay, jom kita buat berkaitan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so you tengok dekat sini, ini adalah akaun pendapatan dan perbelanjaan lah. Okay, di sana Miss dah buat dalam bentuk format semua. Okay, nampak kat sini. Kat atas macam biasa you tulis nama kelab you. Tengoklah kelab you yang masa kita buat profile hari tu kan. Okay, and then yang ada nama dia adalah akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Mac 2020. Tarikh kita Okay, so kita ada dua. Iaitu kita akan dapatkan tips adalah pendapatan dan perbelanjaan. Make sure pendapatan hasil dan juga perbelanjaan hasil. Sebab apa? Sebab kat sini you akan dapatkan lebihan. Lebihan ni kita akan guna masuk ke dalam PKK. Alright? Okay. Now, saya cakap tadi, kita akan ambil information daripada tiga tempat. Akaun penerimaan pembayaran, akaun perdagangan kios dan juga pelarasan. Okay. First kita tengok dulu pendapatan. Pendapatan kita akan ambil daripada akaun penerimaan dan pembayaran, tapi yang hanya berkaitan dengan pendapatan hasil saja. Nampak? Okay, pendapatan hasil saja. Okay. Pergi dekat lampiran E. Sebab pendapatan kan of course ini penerimaan tunai lah. Okay, tengok kat sini. Yuran ahli adalah kita punya pendapatan hasil. So you boleh masukkan dia. Nampak? Macam biasa, pergi dekat mana? Pergi dekat, ambil dekat bahagian jumlah bawah ni sekali. This one ni Miss punya amount amount you beza dengan Miss. Okay, you masukkan di dalam akaun pendapatan perbelanjaan dekat sini. Okay. Next, kita ada apa lagi? Okay, kita ada lampiran E lagi. Kita ada apa? Yuran masuk tak boleh Kenapa tak boleh? Okay. Okay, now Miss tunjuk you kenapa tak boleh. Kita tengok soalan, dia ada bagi tahu tau. Macam ni. Yuran masuk dianggap sebagai pendapatan modal. So dia bukanlah pendapatan hasil. So bila dia bukan pendapatan hasil, so bermaksud you kena masukkan di dalam PKK nanti dekat bahagian dana terkumpul. So biarkan dulu. Okay. Alright, kita pergi balik pada Excel. Okay, so jualan kios. Jualan kios perlu masuk tak? Tak payah. Kenapa? Jualan kios ni kita dah buat dekat dalam akaun perdagangan kios yang ini. Kita dah buat. So tak perlu masukkan dia. Alright. Sewa gelanggang? Yes, sewa gelanggang. So sewa gelanggang you akan masuk ke dalam pendapatan perbelanjaan. Masuk ke amount ni, ambil dekat bahagian lampiran E, dia punya jumlah. Okey. Akaun bulan terima boleh masuk ke? Tak boleh. Akaun bulan terima ni adalah kita punya asset. So ini kita akan masuk dalam PKK. So tak perlu masuk. Okey. And then kita ada satu lagi. Kita ada satu lagi dekat dalam ni. Okey, sorry. Maksudnya ambil kat akaun penerimaan pembayaran. Okey. Akaun penerimaan pembayaran yuran ahli dah, yuran masuk tak boleh sebab dia ni jualan kios tak payah sebab kita ada akaun perdagangan kios lagi. Kita akan masukkan sewa gelanggang, masukkan ABT jangan masuk dalam PKK. Yuran pertandingan futsal kita akan masukkan. Tapi yuran pertandingan futsal ni kita tak perlu ambil yuran pertandingan futsal. You ambil yuran pertandingan futsal you tolakkan dengan belanja pertandingan futsal. Faham? Yuran pertandingan futsal tolak dengan belanja pertandingan futsal. You tengok sama ada you dapat untung ataupun rugi. Kalau untung you akan masuk ke dalam bahagian pendapatan. Kalau you dapat rugi pertandingan futsal you masuk perbelanjaan. Tapi kalau Miss punya amount, Miss tolakkan dia. Yang mana pendapatan Miss untuk pertandingan futsal adalah 4,000. And belanja pertandingan futsal Miss adalah 2,500. So Miss just tolak, dapatlah untung. So untung ni masuk mana? Miss akan masuk dalam akaun perdagangan futsal. Okay, so disbelanja sikit amount Miss. Okay, this one. Okay, alright. So yuran masuk dengan kita Miss compare kan. Apa yang tak ada kat sini? Dalam pendapatan yang tak ada is yuran masuk sebab dia penerimaan modal. Jualan kios tak. Kenapa tak ada? Sebab kita dah buat akaun perdagangan kios. So kita just ambil je untung kios ni. Untung kios ni kita akan masuk ke dalam akaun perdagangan. Akaun pendapatan perbelanjaan. So ini adalah amount dia. Tengok untung kios. Ini Miss punya amount tak sama dengan you And akaun perdagangan punya kios dapat ni 2682. So pendapatan belanjaan pun 2682. Masukkan kat situ. Sebab tu buat dulu akaun perdagangan kios. Okay. And satu lagi yuran ahli. Yuran ahli you janganlah ambil yang ini. No one. This one no one. Kenapa tau? Okay, Miss bagi reason. Yuran ahli yang kita tulis kat sini ini adalah kita dah campur aduk. Kita dah ada kat situ bulan 2, bulan 3, bulan 4. Betul tak? Tapi akaun pendapatan ni kita tengah buat untuk bulan Mac sahaja. So kita akan masuk untuk bulan Mac. Macam mana nak tahu bulan Mac sahaja? So itu you akan ambil daripada akaun yuran.
Sebab tu kenapa kita buat akaun yuran, sebab nak dapatkan, nampak dia tulis pendapatan perbelanjaan. Nampak kenapa ada pendapatan perbelanjaan? Sebab itu kita akan masuk ke dalam akaun pendapatan perbelanjaan. This one. Okay, nampak 4,460. So ni Miss akan masukkan ke dalam akaun pendapatan perbelanjaan lah. Sebab tu lah leasing kenapa tulis pendapatan perbelanjaan. Now you faham dah? Okay. So ni ada akaun yuran ahli, Miss masuk kat sini. Okay. Saya langgar, ambil je daripada penerimaan pembayaran settle. Okay, macam biasa, settlekan dia total up, tambah letak kat sini. Okay, biarkan dulu. Okay. Next, yang kedua, pergi pada perbelanjaan pula. Okay, perbelanjaan pergi ambil dekat akaun penerimaan dan perbelanjaan. Okay, pergi pembayaran. Kita pembayaran. Okay, first, Miss ada sewa bangunan. Okay, before nak masuk tengok pelarasan, ada tak Miss buat berkaitan dengan pelarasan sewa bangunan? Ada. Okay, pergi kat pelarasan, Miss cari berkaitan dengan sewa bangunan. Sewa bangunan. Okay, Miss yang warna biru ni Okay, adalah Miss sewa, nampak? So, dia berkaitan dengan sewa belum bayar. So, Miss buat apa? Miss tambah, nampak ni? Miss kena tambahkan. Nampak ni belah debit, maksudnya sewa Miss bertambah sebanyak 300. So, dekat dalam akaun pendapatan perbelanjaan, Miss ambil 1,500 tambahlah dengan 300. So, itulah sewa Miss yang baru untuk bulan Mac. Faham? Okay, next, akaun penerimaan yang kedua. Lesen perniagaan kios. Perlu masuk ke tak payah? Tak payah. Kenapa? Sebab yang ni, kita dah masuk dalam akaun perniagaan kios satu. Nampak yang ni? So, tak perlu masuk dalam akaun pendapatan. Sebab benda tu dah kita wakili dengan this one. This one. Dekat dalam untung kios. So, lesen ke kios apa benda semua kan, kita dah diwakili oleh untung kios. So, tak perlu masuk lagi. Okay. Okay, next one. Insurans. Okay, before masuk check dekat perasan, ada tak Miss buat apa-apa pasal insurans? Kita cari sekejap. Yes, ada ni nampak ni insurans. Insurans apa ni? Prabayar. So, terlebih. So, Miss nampak ni kredit insurans. Miss kena tolakkan sebanyak 500. Miss pergi kat akaun pendapatan, nampak insurans 600 tolak dengan 500. 500 tu prabayar. So Miss tolakkan dia. Okay. So itulah amount insurans untuk bulan Mac sahaja. Lagi 4 bulan tu bukan bulan Mac bulan seterusnya. Okay. Next, pergi dekat akaun penerimaan pembayaran. Ada apa ni kadar bayaran? Pergi dekat balik pelarasan, check ada tak pelarasan yang berkaitan dengan itu. Okay. Tengok kadar bayaran. Ada kadar bayaran. Miss ambil kadar bayaran. You terpulang pada you you ambil apa? Berkaitan apa ni kadar bayaran? Pasal prabayar juga. So, bila prabayar kena tolak. Berapa prabayar Miss? 200. So, Miss kena tolak 200. Nampak kredit kadar bayaran. Kadar bayaran belanja. Belanja sepusi belah debit. Tapi sini kredit. Bermaksud Miss kena tolak lah. Itu cara kita nak. As accountant, you kena faham apa catatan berbunyi tulis. You kena faham maksud dia. Okay? Alright. So, 200. You pergi ke akaun pendapatan. So, nampak Miss tolakkan dengan 200. Okay, so ni Miss punya amount. Okay, 2,500 tolak 200. Tu Miss punya amount lah, you punya lain Okay, next lagi. Penerimaan pembayaran, kita ada apa? Belanja pertandingan futsal. Perlu masuk ke? Tak payah, sebab tadi Miss dah buat yuran pertandingan futsal. Tolak belanja pertandingan futsal, Miss masuk as untung dekat dalam pendapatan. So, Miss tak payah masuk lagi dah. Okay, jangan masuk 2 kali Next, alatan sukan kelab. Perlu masuk ke? Ni hanya perbelanjaan hasil. Alatan sukan kelab, you beli aset. So, aset tu bukan benda yang selalu you buat. Okay, you spend bukan. So, apa you akan buat? You akan jangan masukkan dia. You akan masukkan dia nanti dekat dalam PKK. Aset kan? Aset masuk PKK lah. Okay. Okay, next alat tulis. Yes, boleh masuk. Masuk alat tulis. Alat tulis, Miss tak ada buat apa-apa adjustment dalam pelarasan. So, Miss tak ada buat adjustment, masuk je amount yang sama. Kalau you ada buat alat tulis dekat pelarasan, so adjust dulu. Sama ada you tolak ataupun tambah. Okay. Next, akaun penerimaan pembayaran. Okay, jap. Upah mata kios perlu masuk tak payah sebab kita dah masuk ke dalam akaun perdagangan kios ni So tak perlu masuk sebab kita dah wakilkan dengan desain untung kios ni. Okay. Okay, next. Belanja am. Yes, kena masuk. So masukkan. Miss tak ada buat apa-apa perasan untuk belanja am. So Miss terus masukkan sahaja. Okay. Lagi, akaun penerimaan pembayaran kita ada apa? Promosi. Promosi Miss ada buat hari tu tak silap Miss untuk pelarasan. Untuk promosi Ada ke Oh ada. Miss ada buat kesilapan ni kan. Pembetulan kesilapan. So Miss buat apa ni promosi? Debit maksudnya Miss kena tambahkan. Debit promosi Miss tambahkan sebanyak 1350. So amount dekat dalam pendapatan perbelanjaan Miss tambahkan je. Okay, promosi nampak 150 yang asal tambah 150. Ni adalah perasan. Yang ada amount-amount ni semuanya sebab ada perasan. Okay. Okay, next pergi lagi akaun pembayaran. Kita ada gaji.
Okay, gaji boleh masuk? Yes. Dia tak ada kena dengan yang lain. So, boleh masuk. Dia adalah perbelanjaan hasil. Okay, masukkan. Next, adalah apa lagi? Belanja surat khabar masuk. Belanja penyelenggaraan pun masuk. ABB boleh masuk tak? Tak. Sebab ABB adalah akaun belum bayar. So, jangan masukkan dia. Okay. Okay, so nampak? Masukkan yang ni. Dah settle. Okay. Next. Ni mana datang ni? You pergi kat pelarasan. Check. Mana lagi yang berkaitan dengan belanja yang you tak masukkan. Okay. This one susut nilai. So nilai ni belanja ni. Masuk as a perbelanjaan. So Miss masukkan dalam akaun pendapatan. Nampak ni. Susut nilai lengkapan. Miss masukkan. Ikut amount you And then pelarasan yang kedua. This one susut nilai alatan sukan. Ni amount Miss. Amount you ikut amount you. So Miss masukkan as susut nilai alatan sukan. Masuk juga dalam ni. Okay. Lagi kita ada apa lagi? Pelarasan apa lagi? Okay, next kita ada apa lagi? Kita ada yuran lapuk. Yuran lapuk ni pun is a part of belanja. So kita akan masuk dalam akaun pendapatan perbelanjaan. Dapat yuran lapuk, belah debit, belanja. So 60 ni. So Miss akan masukkan dalam pendapatan perbelanjaan sebanyak 60. Okay. Okay. Lagi, tengok lagi pelarasan, cek pelarasan. Tadi Miss tengok akaun penerimaan, now Miss tengok pelarasan. Kita ada perlu tekan teragu. Dia berlaku penambahan guys. Bila penambahan, maksudnya dia dah belanja. Berapa ni? 62. So Miss, ni adalah amount Miss. Sebab Miss ambil 5%. So terpulang pada you. You ambil berapa? Okay. So Miss pun masuk kat sini as a penambahan hutang teragu. Settle. Macam biasa. Dah settle semua ni. Tambahkan semua. Dapatlah perbelanjaan. Pendapatan perbelanjaan dia bukan kawan bukan geng. So you tolakkan dia. Pendapatan tolak perbelanjaan. So you akan dapat amount dekat sini. So amount ni masuk mana? Amount ni kita akan masukkan ke dalam PKK dekat bahagian dana terkumpul. Setiap apa yang you cari, semua tu kita akan gunakan information tu. Okay? Settle. So inilah dia macam mana you nak kira untuk akaun pendapatan perbelanjaan. Di sana Miss tak tulis sebab memang kita berbeza. Miss ada tukar banyak benda hari tu. So tolong tolong fahamkan apa yang Miss ajar. Buat by your own amount. InsyaAllah you boleh dapat punya. Sebab tak susah pun. Senang insyaAllah. Okay? Boleh? Okay. So settle lah untuk akaun pendapatan perbelanjaan. Ingat pendapatan perbelanjaan hanya masuk berkaitan dengan hasil. Berkaitan dengan pendapatan belanja, you tak boleh masukkan. Okay? Make sure you siapkan ni dulu. Baru kita boleh buat berkaitan dengan PKK. Sebab amount dalam akaun pendapatan perbelanjaan itu lebihan atau kurangan. Kalau you dapat positif, pendapatan tolak belanjaan dapat positif as lebihan. So you akan masuk dalam PKK lah. Tapi kalau you dapat negatif, dia akan jadi kurangan. You dapat kurangan pun tak ada masalah. It doesn't matter. Okay? So you akan masukkan dalam PKK. Okay? Right, so wish you all the best. Make sure buat betul-betul. Jangan ambil amount Miss, takut nanti you confused. Sebab banyak benda yang Miss suka pada yang awal tu Miss ada tukar-tukar sikit amount dia. Okay? So good luck. So make sure you siapkan. So kita akan buat PKK pula on next video. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.